Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Okey, selamat malam dan kita berjumpa sekali lagi dalam rancangan live bersama saya Aizat Ismail di Facebook page Hartanah dan Anda. Okay, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Okay, saya mengharapkan agar anda sihat-sihat selalu dan berada dalam lindungan Allah sentiasa. Okay, jadi untuk tidak melengahkan masa, kita mulakanlah siaran live kita pada malam ni. Jadi saya nak tengoklah siapa-siapa yang dah masuk tu bolehlah tolong bagi salam, lambai-lambaikan tangan anda dan terus sharekan video ni supaya lebih ramai lagi rakan-rakan kita yang boleh join dan kata apa boleh mendengarlah perkongsian saya untuk malam ni. Topik yang kita akan kongsikan pada malam ni ialah berkenaan dengan landing page. So bagaimana landing page boleh membantu anda dalam urusan marketing lah, terutamanya untuk ejen-ejen hartanah. Okay, right. So sementara nak tunggu rakan-rakan anda yang lain masuk, boleh tolong kongsikan rancangan live ni kepada rakan-rakan anda. Okay, jadi sama-samalah kita kongsikan dan kita dapat manfaat lah daripada apa yang saya cuba nak ceritakan pada malam ni lah. Okay, so harap-harapnya line connection malam ni tak ada apa-apa masalah. So macam kat KL ni sekarang ni masih lagi hujan renyai-renyai. Tadi petang sampai ke hari ni, sampai ke malam ni masih lagi hujan dekat tempat saya ni. Jadi tak tahulah kat tempat anda macam mana. So harap-harapnya bagi anda yang berada di rumah tu, so kalau yang belum sampai kat rumah tu, dalam pemanduan ataupun dalam tengah driving dan sebagainya tu, harap pandulah berhati-hati untuk balik ke rumah. Okey, esok saya akan bertolak pergi ke Manjung. Okey, sebab pada hari Sabtu insya-Allah kita akan adakan seminar hartanah strategi tarik leads di Manjung. Dan saya mengharapkan agar saya dapatlah berjumpa rakan-rakan kita di Manjung. Siapa yang dah daftarkan diri tu, okey, insya-Allah pada Sabtu pagi pukul 9 tu kita jumpalah di Jannah Impian Resources. Okey. So saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Khairi Basri. Kalau Encik Khairi Basri ada pada malam ni, saya harap Encik Khairi bolehlah melambaikan tangan ataupun bagi salam ke. Sekurang-kurangnya saya tahulah Cik Khairi dah masuk. Okay, jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Khairi kerana telah sudi untuk bekerjasama dengan hartanah anda dalam menganjurkan seminar hartanah strategi tarik leads di Manjung, Perak pada hari Sabtu nanti 7 hari bulan. Dan kalau tak ada apa-apa haral, esok mungkin lepas kerja lah, mungkin dalam pukul 5 macam tu saya bertolak ke sana. Jadi harap-harapnya perjalanan saya selamatlah sampai ke Manjung, sampai ke destinasi yang nak dituju. Dan kita akan berjumpa rakan-rakan di Manjung pada hari Sabtu pagi. Okay, jadi saya sangat-sangat teruja. Setiap kali nak pergi tour ni, memang saya rasa teruja sebab saya dapat berjumpa dengan rakan-rakan yang baru. Dan dalam masa yang sama saya teruja untuk menyampaikan sedikit sebanyak ilmu yang saya ada untuk berkongsi dengan anda semua, terutamanya dalam seminar hartanah strategi tarik leads nanti. Dan 7 hari bulan kita ke Manjung, 21 hari bulan kita akan pergi ke Kota Baru pula. Ke Kota Baru pula. So siapa-siapa yang berada di Kota Baru, saya syorkanlah anda semua hadir ke seminar hartanah strategi tarik leads di Kota Baru. Dan saya mengharapkan agar kedua-duanya lah di Manjung dan juga di Kota Baru tu pesertanya ramai. Tapi setakat ni yang saya tengok untuk Manjung ni baru ada dalam 20 lebih lah, 20 lebih partisipan yang dah daftar. Dan tempat tu sebenarnya boleh allocate sampai 40 orang, jadi banyak lagi tempat kosong. Dan kita mengharapkan agar lebih ramai lagi lah rakan-rakan pejuang hartanah di Manjung dan juga di Kota Baru untuk sama-sama turut serta dalam seminar hartanah strategi tarik leads anjuran hartanah dan anda. Okay, right. Okay, so siapa yang dah masuk ni? Kita tengok siapa yang dah ada. Okay, saya dah nampak nama Hartanah Mai. Saya dah nampak Afi pun dah join. Okay, terima kasih Hartanah Mai dan juga Afi.
Yang lain-lain ni saya tak nampak lagi. Masih lagi belum ni. Okey, Aina Mazuki pun dah masuk. Terima kasih Aina. Alright, so siapa-siapa yang dah join ni boleh tolong sharekan lah rancangan live ni kepada rakan-rakan anda yang lain. Dan boleh bagi salam ke supaya saya tahulah anda dah turut serta dalam rancangan live ni bersama saya. Okey, untuk topik malam ni berkenaan dengan tarik leads menggunakan landing page. Okey, selalunya saya kongsikan perkara ni dalam seminar hartanah yang saya anjurkan. Okey, berkenaan dengan powernya landing page ni untuk menarik prospek. Okey, bagi anda yang bergelar pejuang hartanah ataupun perunding hartanah, okey, bagi saya sebenarnya jika anda tidak memulakan teknik online marketing, sebenarnya anda boleh dikatakan ketinggalan lah, ketinggalan berbanding dengan rakan-rakan anda yang lain yang dah memulakan teknik online marketing. Okey. Oh, Asrul dah masuk. Okey, terima kasih Asrul. Waalaikumsalam. Okey, siapa lagi? Topik apa malam ni? Okey, Afi belum baca lah kot. Topik dia berkenaan dengan landing page. Landing page, macam mana landing page boleh membantu anda dalam urusan marketing lah. Okey, untuk perunding-perunding hartanah especially. Okey. Fakar pun dah join. Okey, Waalaikumsalam Fakar. Terima kasih. Okey, tolong sharekan tolong sharekan video ni bagi ramai-ramai lagi join. Supaya lebih ramai lagi yang dapat manfaat lah pada malam ni. Okey, so berbalik kepada topik kita berkenaan dengan landing page ni. Okey, landing page ni sebenarnya adalah satu cara untuk kita memperkenalkan ataupun kita menghebahkan siapa diri kita sebenarnya. Okey, teknik ni dah diguna pakai bukan baru lagi tapi dah lama dah. Kalau seingat saya lah, sebelum adanya Facebook lagi, teknik landing page ni dah digunakan. Cuma bila kita cerita pasal landing page ni, kebanyakan orang ni mungkin kurang faham ataupun dia masih lagi tertanya-tanya macam mana cara nak gunakan landing page tu lah. Okay. So bagi siapa yang belum pernah dengar ataupun belum tahu lagi apa tu landing page ni ibaratnya macam kita punya website. Tapi kalau kita cakap website tu terlalu besar. Terlalu besar, maksud dia contoh website ni macam kalau kita buka website, selalunya kalau kita mulakan dengan www. sekian kan. Okay. So bila kita tekan salah satu website tu, dalam satu-satu website ni terlalu banyak informasi. Contohlah dalam satu website tu dia mungkin ada link. Ada link yang anak-anak dia. Contoh macam kalau katalah kita buka website mudah.my sebagai contoh. Mudah.my, bila kita masuk mudah.my, dalam mudah.my tu sebenarnya ada banyak link. Ada banyak jenis maklumat yang kita boleh dapatkan daripada mudah.my tu. Dan kalau kita misal kata kita senaraikan ataupun kita listkan kita punya iklan hartanah kita dalam mudah.my. Okey. Contoh katalah hartanah kita tu di Kajang. Okey. So kita listkan hartanah kita di dalam mudah.my tu dan orang search kawasan Kajang, beribu-ribu hartanah ataupun beribu-ribu listing yang ada di kawasan Kajang tu akan keluar dalam mudah.my. Okay, itu maksud dia kalau kita menggunakan website ataupun kita mengiklankan dengan cara listkan kita punya hartanah yang ada tu di dalam website lah. Okay, so bila kita klik website, sebagai bakal pembeli, yang nak cari hartanah yang sesuai untuk diri kita. Okay, biasanya kita akan berada dalam situasi yang kita tak ada lagi so called preference lah, preference ataupun pengkhususan yang kita nak dapatkan hartanah jenis macam mana. Okay, mungkin lah kalau kita boleh letakkan preference tu mungkin dari segi lokasi kat mana ataupun jenis rumah yang macam mana yang kita nak. Okay. So sebagai contoh tadi, kalau kita letakkan lokasi kita di Kajang, lokasi di Kajang, lepas tu jenis rumah yang macam mana, katalah kita nakkan rumah kondominium. Okey, jadi bila kita klik ke atas tu kan biasanya dalam mudah.my kan dia ada tulis apartment ke ataupun semi-D ke ataupun terrace ke, lepas tu berapa harga yang kita nak letakkan, katalah lingkungan harga lebih kurang dalam 300,000 ke 500,000 sebagai contoh. Lepas tu apa lagi? Kita boleh kecilkan lagi, makin khususkan lagi iklan yang kita nak
tapis tu dan kita nak tengok property yang macam mana yang dalam preference kita kan. Okey, so maknanya bila kita klik kat situ, sekurang-kurangnya lah kalau katalah dalam satu kawasan tu ada berpuluh-puluh ataupun mungkin kadang-kadang sampai beratus-ratus hartanah dalam website yang kita iklankan tadi. Jadi sebagai pembeli, sebagai bakal pembeli, berkemungkinan bila kita masukkan search tadi, katalah kita search kat Kajang, kawasan Kajang, jenis rumah katalah kondominium, okey, bajet katalah 300,000, okey, akan ada mungkinlah lebih kurang 50 ke 100 hartanah yang ada dalam satu-satu masa diiklankan. Okay, jadi sebagai bakal pembeli, bila saya scroll daripada atas sampai ke bawah kan, okay, mungkin saya berada dalam keadaan yang confused lah, ataupun tertanya-tanya which one, salah satu property yang mana yang menarik minat ataupun yang berjaya memikat selera saya. Jadi ini yang sebenarnya kita cuba nak elakkan melalui pengiklanan secara landing page. Sebab apa? Landing page ni, bila kita iklankan landing page, iklan landing page tu sebenarnya menjurus kepada satu perkara sahaja. Okay. Sebagai contoh, katalah tuan-tuan perempuan ingin mengiklankan diri tuan-tuan perempuan sebagai seorang ejen hartanah. So nak memperkenalkan diri kita sendiri sebagai ejen hartanah. Okay. Landing page yang kita create tu sebenarnya untuk satu landing page tu untuk satu perkara sahaja. Dia tak boleh macam satu landing page kita cerita macam-macam perkara, macam-macam kita rojakkan dalam tu, tak boleh. Tu maksud saya lah. So kalau katalah tuan-tuan perempuan ingin mengiklankan diri tuan-tuan perempuan sebagai seorang ejen hartanah, maklumat dalam landing page tu mestilah menceritakan tentang siapa diri kita, biodata diri kita lah maksudnya. Lepas tu letaklah gambar kita di situ, okay. Pengalaman kita, pengalaman dari segi berapa lama dah kita menjadi seorang perunding hartanah, ataupun mungkin kita nak cerita history sebelum kita jadi perunding hartanah tu kita jadi banker ke sebagai contoh, unit trust consultant ke sebagai contoh, agent insurance ke kan. Okay, so itu perkara yang kita biasa akan ceritakan tentang diri kita. Maksud dia kita memperkenalkan siapa diri kita sebenarnya. Okay. Yang seterusnya, yang paling penting lah, yang paling penting bila kita buat landing page berkenaan dengan diri kita, okay, tak boleh tidak, kita mesti letakkan testimoni. Testimoni itu paling penting. Sebab apa? Dengan adanya testimoni, sekurang-kurangnya orang boleh nampak dan orang boleh faham sebenarnya kita ni dah bantu ramai orang untuk beli ataupun jual hartanah mereka. So testimoni sebenarnya kita akan ceritakan perkara yang berkenaan dengan urusan jual beli yang kita telah jalankan, ataupun bahasa mudahnya kita panggil done deal lah. Okay. So done deal yang kita dah jalankan tu sepatutnya testimoni tu dimasukkan dalam kita punya landing page untuk menarik perhatian prospek yang melihat landing page tadi. Okay. Dan yang paling penting selain daripada kita punya profiling, kita punya biodata, selain daripada kita punya prospek klien-klien kita yang telah kita done deal tadi, yang kita telah berurusan dengan mereka, mereka punya dipanggil testimoni, okey. Yang paling penting sekali dalam satu-satu landing page tu adalah kita punya call to action ataupun CTA lah. Call to action ni sama ada kita minta orang yang tengok landing page kita tadi tu dia contact kita melalui apa? Katalah melalui WhatsApp. So sepatutnya dalam satu-satu landing page tu dia ada call to action punya button, okay? WhatsApp saya ataupun contact saya kan. So kita letakkan call to action punya button tu. Jadi bila orang tu nak berkomunikasi ataupun nak contact kita, dia akan tekan dekat WhatsApp button tu, dekat link yang kita bagi tadi tu, dan WhatsApp button link tadi tu dia akan bawa kita pergi ke WhatsApp. So orang yang prospek tadi bila dia klik je, tekan je dekat WhatsApp button tadi tu, dia akan terus automatic pergi ke WhatsApp. So bila orang tu menghantar je WhatsApp, dia terus dapat dekat kita punya phone lah. Itu tujuan sebenarnya untuk kita buat landing page, memperkenalkan diri kita sebagai seorang perunding hartanah. Okay, faham ke faham? Okay, saya harapkan semua faham lah dengan apa yang saya cuba terangkan pada malam ni. Okay, kita tengok sekejap siapa yang dah join ni. Okay, Lee Muhammad. Waalaikumsalam Lee. Terima kasih Lee join. Okay, Tanah Mai ada sharing dekat sini. Sekejap saya baca Tanah Mai. Assalamualaikum tuan.
Landing page ni terbaik sekiranya nak promote under construction project atau new launch project. Boleh letakkan details project dalam satu page dan boleh dapatkan leads melalui forms dan click to action click to action button, call to action lah ni redirect to WhatsApp. Okey, teknik iklan landing page juga boleh gunakan Google Ads dan Facebook Ads untuk dapatkan maksimum impact pada iklan yang kita buat. Betul. Okey, saya setuju dengan apa yang Atanah Mai buat. Yang dia cadangkan kat situ. Okey, itulah maksud saya tadi. So maksud dia, kalau katalah tuan-tuan perempuan nak mengiklankan, contoh katalah anda ni seorang subsil rent. Subsil rent. Saya tak berapa syorkan anda letakkan dalam landing page tu semua listing-listing subsil anda dalam satu landing page. Itu tak sesuai ataupun defeat the purpose of having a landing page tu lah. Sebab apa? Bila tuan-tuan perempuan buat satu landing page tapi tuan-tuan perempuan masukkan semua listing subsil kat dalam tu, dia akan mengakibatkan prospek yang tengok kita punya landing page tadi tu akan jadi confused. Macam mana yang prospek tu tengok mudah.my tadi. Faham tak? Kalau kita klik mudah.my, kita nak pilih satu property, tapi dalam tu ada beribu-ribu ataupun beratus-ratus listing, sampaikan bila kita tengok terlalu banyak listing dalam tu, kita tak boleh nak membuat keputusan pada masa tu. Jadi kebanyakan orang mungkinlah dia tengok, dalam iklan dalam landing page ni, sebenarnya kita nak pastikan yang orang yang tengok iklan tu dia tengok satu perkara je. Dia tengok satu perkara je. Kalau katalah macam tadi yang saya syorkan, bagi anda yang nak memperkenalkan diri anda sebagai seorang rent, anda cuma menceritakan tentang siapa anda, testimoni tentang diri anda dan call to action. Itu saja. Tak payah nak listkan semua listing-listing yang anda ada di dalam satu landing page. Sebab apa? Nanti contoh katalah orang ni tengok, orang ni nak beli property, tapi dalam masa yang sama dia nak cari ejen mana yang boleh bantu dia. Okey. Yang penting anda beritahu dalam landing page tu pengkhususan anda lah. Maknanya specialization anda tu, katalah kawasan coverage yang anda ada tu di kawasan mana. Katalah di sekitar Shah Alam ke, di sekitar Putrajaya ke, di sekitar Johor Bahru ke, di sekitar Kuantan ke. Jadi anda letakkan di situ supaya orang yang tengok landing page anda tu dia faham yang anda ni memang specialize dekat kawasan tu. Ada juga setengah rent dia letak dalam landing page tu pengkhususan dia tu adalah untuk hartanah jenis apa. Katalah hartanah yang berada di sekitar ataupun yang berdekatan dengan MRT station. Itu pengkhususan dia. Jadi dia letakkan, mungkin testimoni yang dia ada tu di dalam landing page tadi tu, testimoni berkenaan dengan deal-deal yang dia dah jalankan untuk penjual dan juga pembeli yang berdekatan dengan MRT station sahaja. Itu salah satu cara lah macam mana dia nak letakkan pengkhususan ataupun specialization dia. Katalah contoh landing page tu dia dinamakan agent specialized agent for MRT station ataupun specialized agent for property within MRT station. So dia letakkanlah cerita dalam tu. Diri dia siapa, nama dia, dia punya history sejarah dia, latar belakang dia. Lepas tu dia letakkan testimoni dan deal yang dia dah jalankan untuk penjual dan juga pembeli hartanah yang berada di sekitar MRT station tu. Itulah menunjukkan pengkhususan ataupun dia punya kepakaran. So dalam satu-satu landing page tu, itu yang paling baik dan terbaik yang sepatutnya anda lakukan lah. Bukan macam anda nak buat landing page tu, anda nak buat macam mana iklan yang anda listkan dalam anda punya hartanah mudah.my ataupun dalam agensi hartanah yang anda bernaung tadi. Sebab agensi hartanah biasanya bila dia buat satu website, dia akan senaraikan, biasanya dia letaklah siapa rent yang bernaung di bawah agensi dia. Lepas tu dia letakkanlah senarai property yang ada yang akan dijual oleh rent-rent dia. So apa lagi mungkin dia letakkan projek-projek baru yang agensi dia tengah jalankan. Jadi perkara-perkara macam tu biasanya diletakkan di dalam website, bukannya satu-satu mini site ataupun landing page. So tuan-tuan perempuan perlu faham itu perbezaannya. So saya nak sentuh sikit macam yang Hartanah Mai ceritakan tadi. Jadi apa yang Hartanah Mai maksudkan tu, yang cuba nak sampaikan tu bagi saya memang bagus. Memang itulah sebenarnya fungsi landing page yang sebenarnya.
untuk ejen-ejen yang menjalankan sales untuk undercon ataupun projek lah. Okay. So landing page ni memang terbaik. Memang terbaik dan memang itulah yang paling sesuai. Sebab apa? Anda cuma letakkan maklumat berkenaan satu projek sahaja. Okay. Janganlah pula letak satu landing page tu sampai 4-5 projek. Itu pun menyebabkan prospek anda tu bila tengok aja landing page anda, dia akan confuse. Sebab kan macam saya beritahu tadi, landing page ni bukannya tujuan dia bila kita letakkan kat situ, kita nak rojakkan semua maklumat ada dalam tu. Kita cuma bekalkan dengan satu projek dan satu kita nak ceritakan tentang unique selling point yang ada dekat projek tu sahaja. Jadi kalau tuan-tuan dan puan ingin mengiklankan tentang projek, okay, so di dalam iklan landing page yang tuan-tuan dan puan letakkan tu, pastikan projek tu ada satu sahaja dan tidak dicampur adukkan dengan banyak macam projek lain lah. Okay. Ataupun kalau tuan-tuan dan puan mungkinlah katalah menjadi ejen untuk rumah rumah WIP sebagai contoh. Okay. So katalah rumah WIP ni ada beberapa lokasi. Okay. Kalau setakat 2-3 lokasi untuk rumah-rumah WIP tadi, tu tak menjadi masalah lah untuk letakkan dalam satu landing page. Okay. Cuma targeting yang tuan-tuan perempuan perlu buat. Okay. Katalah tuan-tuan perempuan dah siapkan landing page tadi, nak letakkan landing page tu di dalam Facebook. Okay. Nak buat targeting untuk Facebook Ads, tuan-tuan perempuan perlu letakkan target berdasarkan kepada lokasi mana yang tuan-tuan perempuan jual tadilah. Okay. Kalau katalah rumah WIP tadi tu berada di mana? Setapak, satu lagi di katalah di Ceras, dan satu lagi mungkin di Damansara lah sebagai contoh. Okay. So, tiga-tiga kawasan ni yang penting tuan-tuan perempuan perlu tahu macam mana cara nak letak ataupun nak set targeting di dalam FB Ads. Okay, itu perlu belajar dan perlu faham lah cara dia macam mana nak buat. Okay. So, itu yang saya boleh sentuh tentang landing page untuk projek lah. Okay. Alright. Satu lagi yang saya perlu tekankan dekat sini sebenarnya, bila dah buat landing page tu, kita nak buat iklan, especially di dalam Facebook, kita tak boleh hanya letakkan landing page tu semata-mata. Okay, contohlah katakan sekarang ni kita nak letakkan landing page kita tu dalam kita punya personal Facebook account. Okay, katalah macam saya kan, okay, personal Facebook account saya nak iklankan tentang landing page saya. Okay, janganlah kita letak seketul-seketul dia punya link ataupun URL dia di dalam kita punya posting tu. Okay, sebaik-baiknya tuan-tuan perempuan kena buat satu copywriting. Copywriting ataupun ayat iklan. Okay, jadi dalam ayat iklan tu katalah landing page tadi tu menceritakan tentang siapa diri tuan-tuan perempuan kan. Okay, so dalam copywriting tu first kali mesti ada header. Ada tajuk untuk copywriting tadi tu. Kita letakkan header dia yang atas sekali. Okay, kemudian mesti ada content lah. Ada content. Okay, lepas dah ada content, kita ceritakan. Dalam content tu sebenarnya kita ceritakan unique selling point yang kita cuba nak sampaikan. Okay, so bila dah ada content, kita dah ceritakan unique selling point. Okay, kat bahagian bawah tu barulah kita masukkan call to action. Okay, call to action tu maksud dia apa yang tuan-tuan perempuan nak orang yang baca iklan tu ataupun baca posting tu buat. Jadi call to action tu biasanya kita akan letakkan, okay, untuk maklumat lanjut klik link di bawah. Okay, so bila minta orang tu klik link di bawah, maksud dia tuan-tuan perempuan letakkan dekat bawah perkataan tu landing page tu punya URL ataupun dia punya link lah. So bila dia klik link kat situ, maknanya dia akan terus membawa prospek yang tengok iklan tadi tu pergi ke landing page untuk perempuan. Okay, itu kalau misalnya kata kita letak posting di dalam Facebook personal account ataupun kita buat dalam normal posting yang biasa lah. Okay, tapi ada cara yang lebih power daripada tu. Kalau misalnya kata tuan-tuan perempuan tahu cara nak gunakan ataupun nak create ads, nak create iklan di dalam Facebook. Okay, sebenarnya tuan-tuan perempuan perlu belajar. Anda perlu belajar cara macam mana nak letakkan link tu di dalam ads, di dalam Facebook ads. Okay, kenapa saya selalu tekankan tentang Facebook ads? Sebab kalau ikutkan sekarang ni dalam banyak-banyak medium online marketing, antara kita sedar ataupun tidak, ataupun kita percaya ataupun tidak,
Facebook lah marketing tools yang paling power sekali. Abad inilah yang ketika ini memang dari segi user, dari segi kata apa, orang yang mempunyai account, dan orang yang selalu scroll di dalam handphone mereka, tak boleh tidak kita memang akur dan faham bahawa Facebook antara salah satu medium yang paling powerful lah. Jadi macam yang saya pernah belajar dan saya pernah baca, kalau misal kata kita nak letakkan iklan di dalam Facebook, sebenarnya dekat Malaysia ni aja pengguna Facebook ada lebih kurang dalam 7 ke 8 juta kalau tak silap saya. Dekat Malaysia sahaja. Kalau kita tanya orang yang menggunakan Facebook ni kebanyakannya orang-orang yang mungkin umur di dalam lingkungan 20 lebih ke atas lah. 20 lebih ke atas. So macam budak-budak remaja ni dia orang lebih familiar ataupun lebih suka menggunakan Instagram. So macam maksud saya kat situ, kalau kita nak jual hartanah, kita mesti target orang-orang yang tengok iklan di dalam Facebook. Kita tak target orang-orang yang tengok iklan di dalam Instagram. Sebab apa? Kalau kita target orang yang tengok iklan dalam Instagram, sebenarnya target kita tu silap. Kita target orang-orang yang tak mampu nak beli rumah. Budak-budak remaja, budak-budak yang tengah sekolah, budak-budak yang mungkin baru masuk universiti. So those people yang sebenarnya dia suka main Instagram rather than main Facebook. Okay, so macam umur-umur macam saya, katalah saya dah 40 lebih. Okay, kebanyakan daripada rakan-rakan saya, kebanyakannya mempunyai akaun Facebook dan jarang-jarang yang ada akaun Instagram ataupun aktif dalam Instagram. Kalau dia ada akaun Instagram pun sebab anak dia tolong buatkan. Dan dia tak geti sangat ataupun tak aktif sangat main Instagram tu. Okay, jadi bila kita nak beriklan, sebenarnya Facebook adalah medium yang paling power lah. Okay, dan satu lagi jangan dilupakan, YouTube. YouTube channel pun penting. YouTube channel, kalau tuan-tuan puan nak buat online marketing, tak boleh lari daripada menjalankan iklan marketing tu di dalam Instagram, di dalam Facebook dan juga YouTube. Tapi bagi saya Facebook memang nombor 1, YouTube tu jatuh nombor 2 dan Instagram tu jatuh nombor 3. Sebab apa? YouTube channel ni kalau tuan-tuan puan tengok, kebanyakan daripada anak-anak kita lah, anak-anak kita yang mungkin tengah sekolah rendah ataupun yang mungkin tadika, yang mungkin baru 3-4 tahun macam tu kan, diorang ni dah terdedah sebab kita juga yang mendedahkan diorang dengan YouTube tu. Asal nangis saja, asal meragam je, kita bukakan kartun, kita bukakan boy, kita bukakan Upin Ipin kan. So diorang dah terbiasa dengan YouTube. Jadi maksud saya, kalau kita buat online marketing, kita tak jalankan marketing tu melalui online marketing secara video di dalam YouTube channel, sebenarnya kita boleh menjadi ketinggalan di situ. Jadi bagi saya, kalau tuan-tuan perempuan ada niat ataupun intention untuk memulakan online marketing, tak boleh tidak kita kena ada sekurang-kurangnya lah ada 4 platform. 4 platform, iaitu yang pertama kita kena ada website. Ada website. Yang kedua kita kena ada Facebook. Facebook kat sini maksud dia Facebook page, fan page. Okay, bukan personal account tapi fan page. Yang ketiga kita mesti ada Instagram, dan yang keempat kita mesti ada YouTube. Okay, so bila ada 4-4 ni, barulah kita dikonsiderkan online marketing kita tu hampir lengkap lah. Jadi mungkin yang lebih advance tu mungkin dia ada buat teknik-teknik lain kan. Okay, tapi setakat macam yang saya buat, yang saya buat sekarang ni memang 4 rangkaian ni, Facebook, website, Instagram dan juga YouTube. So sekurang-kurangnya dengan adanya 4 channel ni, 4 platform ni, tuan-tuan perempuan boleh mulakan daripada bawah lah. Start buat posting, start tarik prospek ataupun tarik fan dulu. Lepas tu buatlah perkara-perkara yang boleh engage diorang. Engage diorang ni maknanya menarik perhatian diorang untuk follow anda. Dan sekurang-kurangnya bila diorang dah follow tu, diorang dah tahu kewujudan page anda tu ataupun kewujudan channel YouTube anda tu, diorang ni boleh mendapatkan maklumat, mendapatkan informasi, dan macam student-student saya, bila saya ajar diorang, selalunya saya akan cakap dengan diorang, bila dah buat fan page tu, kena pastikan you all buat like marketing dulu. Kena tarik like untuk orang-orang yang follow tu ramai. Okay. Kalau misal kata kita buat fan page, tapi dalam masa yang sama follower kita tak ramai, macam mana kita nak pastikan follower yang tak ramai ni untuk engage dengan kita?
Okey, sedangkan kalau tuan-tuan perempuan tengok sifu-sifu FB, contohlah macam sifu FB Ads apa tu, even apa ni Dr. Zain Osman sendiri even Najib Asadok sendiri fan base diorang ni begitu besar. Kalau tengok fan page diorang beratus-ratus ribu followers Zain Osman sampai 1 million pun ada. So maknanya fan base ni orang yang jadi fan kita ni, benda tu yang paling utama, yang paling penting. Okey, jadi first method bila kita dah buat fan page pertama-tamanya kita kena pastikan yang fan page kita ni ramai followers dulu. Okey, so itu yang biasanya sifu-sifu FB ni tekankan. Okey, tak guna kalau kita buat satu-satu fan page tapi followers kita baru 500 orang, baru 300 orang so apa yang kita sampaikan tu sebenarnya hanya terhad setakat circle yang ada tu lah. Itu pun sekiranya mereka ni memang mengikuti apa yang anda postkan. Kalau mereka follow anda tapi mereka tak pernah like ataupun tak pernah komen apa yang anda buat, kebarangkalian untuk mereka nampak posting ataupun apa ni benda yang anda nak cuba sampaikan tu sebenarnya tak sampai pada diorang pun. Diorang tak nampak pun iklan tu. Kecuali kalau anda buat FB ads, anda apa ni nak sebarkan kepada Facebook fan page anda tu setiap hari. Okey, itu maknanya dari segi penyampaian tu hanya apa ni melalui fan page anda tu, anda buat iklan, anda target orang yang dah like page anda tadi. Kalau page anda tu ada 300 orang, makanya 300 orang je lah yang nampak iklan tu. Okey, sebab tu saya menekankan kalau boleh bila anda dah ada satu-satu fan page, anda kena buat like marketing untuk tarik prospek-prospek kat luar tu like page anda untuk follow anda dulu. Okay. So bila dah ada followers, bila dah ada likers dekat dalam fan page anda tu, barulah anda boleh target orang yang dah like page anda ni untuk berurusan ataupun membeli apa ni hartanah daripada anda. Okay. So berbalik kepada isu yang saya apa ni nak kupas pada hari ni, iaitu landing page tadi. Okay. So bila kita buat satu-satu copywriting, kita letakkan call to action, klik link di bawah sekarang. So bila orang tu klik je link kat situ, dia akan pergi ke landing page anda. Nak pastikan yang iklan anda buat tadi, copywriting yang anda buat tadi tu sampai kepada orang ramai, tak boleh tidak anda kena letakkan iklan tadi tu di dalam FB Ads lah. So tak bolehlah anda nak harapkan anda letak je iklan tu di dalam anda punya personal account ataupun anda punya fan page yang ada 300 orang followers tadi tu, dan anda mengharapkan diorang ni nampak iklan tu dan diorang terus klik dan berurusan dengan anda. Tak bolehlah macam tu. Sebenarnya kita kena buat double or triple effort untuk pastikan diorang ni nampak kita. Okay. Dalam mana-mana bisnes sekalipun, yang penting adalah membina branding. Okay, itu yang paling penting. So kalau kita tak bina branding, kalau kita buat sesuatu tapi orang tak kenal, macam mana orang nak berurusan dengan kita? Dan salah satu cara kita buat landing page ni tadi untuk branding kita juga, untuk orang kenal kita. Sekurang-kurangnya bila kita ada landing page, kita dah kenalkan diri kita kepada orang ramai melalui landing page tadi. Kalau katalah tuan-tuan perempuan ingin impress, ingin menarik perhatian seseorang, prospek-prospek tuan-tuan perempuan, Okay. So nak memperkenalkan diri, tak payahlah katalah dalam WhatsApp ke ataupun dalam Telegram ke, kita nak cerita panjang lebar berkenaan diri kita. Okay. Cukup setakat, Assalamualaikum. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya sekian-sekian. Saya adalah perunding hartanah berdaftar. Untuk maklumat lanjut, tuan boleh terus klik link di bawah untuk profil saya. So lebih kurang macam tu lah. So bila orang tu nak baca ataupun nak tahu lanjut tentang profil anda, orang tu just klik kat situ, terus pergi kat landing page anda, dan dalam landing page tu dah yang anda ceritakan semuanya tentang siapa diri anda. So bila dah ada landing page tadi tu, kena pastikan yang anda tak membazir lah buat landing page tu tanpa mewar-warkan ataupun memperkenalkan diri anda melalui landing page tu tadi. So kena buat double or triple effort untuk menyampaikan link landing page tadi tu kepada orang ramai. So macam mana cara nak menyampaikannya? Macam saya sebutkan tadi, anda perlulah menggunakan tools yang betul.
Antaranya adalah menggunakan FB Ads ataupun mungkin anda boleh hebahkan melalui Telegram channel, anda boleh hebahkan melalui WhatsApp group dan sebagainya. Sekurang-kurangnya bila katalah anda dah ada WhatsApp group, group apa ni alumni sekolah sebagai contoh, ataupun group alumni universiti sebagai contoh. So mungkin anda boleh cakap, okey, Assalamualaikum kawan-kawan. Okey, aku nak kenalkan apa ni, ada servis yang aku buat sekarang ni. Jadi kalau tak keberatan boleh klik dekat link yang aku bagi kat bawah ni. So letakkan link page anda kat situ, diorang boleh klik ke situ dan diorang tahulah apa yang anda tengah buat sekarang. Okey. Tu kalau misalnya kata jenis yang konservatif sikit, yang mungkin segan sikit nak cerita panjang kan. Okey. Dan kita kadang-kadang kita risau, takut kalau kita terlalu spam dalam WhatsApp group tu, nanti orang anggap kita ni macam spammer dan mengganggu privacy diorang. Jadi bila dah ada link landing page ni, tak payah tulis panjang-panjang. Kita just cakap, kita introducekan diri kita. Okay, Assalamualaikum. Okay, aku nak apa ni, sampaikan maklumat sikit mengenai apa yang aku tengah buat sekarang ni. So kalau siapa-siapa tak keberatan ataupun sudi apa ni untuk klik link tu, bolehlah apa ni klik link tu sekarang. Okay. So anda just letakkan link tu, diorang nak tahu tentang anda tu, diorang klik je lah link kat situ. Ataupun anda minta lah diorang sharekan link yang anda dah sharekan tadi tu. Anda buatlah satu copywriting yang menarik perhatian. So anda letakkan dalam grup WhatsApp ataupun grup Telegram tadi tu, minta kawan-kawan anda sharekan benda tu pada orang lain. Sekurang-kurangnya bila dah ada landing page tadi tu, anda tak payah nak cerita panjang-panjang tentang diri anda, nak type panjang-panjang benda tu. Okay, anda just minta diorang sharekan aja link tu kepada orang lain, supaya orang lain pun tahu yang berkenaan apa yang anda dah buat sekarang ni lah, dan apa ni sebagai seorang ejen tanah ataupun seorang apa ni rent lah. Okay, itulah sebenarnya fungsi landing page dan macam mana anda boleh utilize landing page tadi untuk kegunaan harian anda sebagai seorang ejen hartanah. Okay, nampak ke nampak? Okay, so saya harapkan apa yang saya terangkan ni boleh mendatangkan satu perception yang baru lah kepada anda semua. Okay, siapa lagi? Oh, Tuan Khairul. Okay, Tuan MK dah masuk. Terima kasih Tuan MK. Waalaikumsalam. Jadi itulah macam yang saya terangkan tadi tu, maksud dia bila kita dah ada dalam arena perundingan hartanah ni, okay, anda boleh bayangkan sekarang ni kalau tak silap saya lebih kurang 40,000 lebih 40,000 lebih perunding hartanah ataupun rent yang ada kat luar sana. Jadi macam mana anda letakkan diri anda ni one step ahead daripada mereka. So marketing tools yang anda gunakan tu sebenarnya memainkan peranan. Okay, jangan tinggalkan sistem marketing yang kata apa traditional way tu, jangan tinggalkan, teruskan je traditional way untuk anda approach ataupun dapatkan prospek-prospek anda lah. Okay, so traditional way tu mesti ada banner, mesti anda buat iklan di kata apa tu mudah.my ke apa tu, anda teruskan macam biasa. Di dalam website, di dalam DH Property ke, di dalam iProperty, Property Guru apa semua tu anda teruskan. Okay, saya tak cakap benda-benda tu anda perlu tinggalkan, tidak. Tambah aja variety, tambah aja variety di dalam iklan yang anda buat tu melalui landing page ni tadi. Tu salah satu cara untuk anda approach ataupun anda memperkenalkan diri anda lah. So bila dah ramai yang join Facebook page anda sebagai fan page, sebagai fan anda, dah ramai yang like, okay, so bagi saya next step lepas dah tarik like tadi, anda perlu buat FB Ads untuk sebarkan maklumat tentang diri anda tu kepada fan-fan anda. Itu next step dia lah. Okay, alright, so sekarang ni saya nak buat promo sikit lah. Saya nak buat promo sikit. Bermula daripada semalam saya telah pun mewar-warkan yang hartanah dan anda membuat promosi untuk menyediakan perkhidmatan landing page. Okay, so kami akan bina landing page custom made untuk anda. Kalau biasanya kami charge untuk satu landing page tu RM300, tapi untuk masa terhad daripada semalam 4 hari bulan, hari ni 5 hari bulan dan sehingga esok 6 hari bulan, satu landing page hanya RM100 sahaja. Kalau biasanya kami charge 300, tapi kali ni kami buat promosi untuk 3 hari ni sahaja, satu landing page hanya RM100. Jadi siapa-siapa yang berminat untuk create dia punya landing page, okay,
Tak payah nak susah-susah, tak payah susah. Kita dah ada standard template, standard template yang kita gunakan tu yang memang dah diguna pakai oleh kami selama ni, dan apa ni, tak ada masalah pun, dan mudah bagi kami untuk tarik leads yang masuk lah. Okay. So macam yang tuan-tuan perempuan biasa nampak, okay, landing page yang saya buat, okay, contoh macam dalam apa ni, seminar hartanah yang saya anjurkan, setiap seminar hartanah yang saya anjurkan, saya tarik peserta-peserta seminar melalui landing page. Okay, so macam yang contoh macam di Manjung tu, okay, dia punya landing page tu hartanah.anda.com/STL Manjung. Okay, macam di Kota Baru tu hartanah.anda.com/STL Kota Baru. Kan? Okay, so bila orang klik je dekat landing page tu, dia akan pergi dekat klik link landing page tu, dia akan pergi ke landing page yang mana di dalam landing page yang pertama yang tuan-tuan perempuan nampak tu akan ada kotak, kotak yang mana tuan-tuan perempuan perlu isikan maklumat. Dalam tu ada maklumat nama, maklumat email dan maklumat handphone tuan-tuan perempuan yang perlu dimasukkan lah untuk pendaftaran. Okay. Jadi bila dah masukkan maklumat tu, tuan-tuan perempuan tekan button hantar. Bila anda tekan je button hantar tu, sebenarnya button hantar tu akan menghantar email kepada saya. So email tu mengandungi maklumat yang tuan-tuan perempuan masukkan tadi lah. Yang mana tadi ada apa tu, nama, ada email dan juga ada phone number tuan-tuan perempuan yang dimasukkan. Okay, dapat kat inbox email saya. So bila dapat kat inbox email saya akan kumpulkan nama-nama, nombor telefon dan email yang dah dimasukkan tadi tu di dalam satu database sistem. So dalam sistem yang saya dah kumpulkan tadi, itulah yang saya akan buat marketing melalui email chain ataupun yang kita panggil newsletter. So itulah caranya macam mana kita menggunakan maklumat yang kita perolehi melalui landing page tadi tu untuk bina database, dan dengan database yang ada tu kita akan approach mereka yang dah daftar dengan kita tu untuk kita tarik mereka. So inilah kita panggil cara teknik memancing tadi. So kita pancing orang, pancing dia untuk masukkan maklumat, bagi maklumat tu pada kita, dan dalam masa yang sama bila maklumat tu kita dah dapat, janganlah kita peram pula maklumat tu, kita buat tak tahu je dengan maklumat tu kan. So database yang ada tu, maklumat yang ada tu, kita mesti gunakan sebaik-baik mungkin lah. Tapi janganlah sampai benda tu mengganggu privasi mereka. Okay, contoh macam anda nak spam email dia, janganlah sampai tiap-tiap hari 2-3 kali anda spam dia. So mungkin dalam seminggu tu sekali ataupun 2 kali. So sekurang-kurangnya mereka tahu yang anda ada dengan mereka, dan bak kata orang know your existence lah. Dia tahu yang anda tu ada di situ, dan perkhidmatan yang anda tawarkan tu boleh sedikit sebanyak membantu mereka. Itu sebenarnya tujuan kita buat landing page, dan diharapkan penerangan saya tadi tu jelas, dan anda faham lah dengan apa yang saya cuba sampaikan. Okay, kita baca kejap apa Hartanah Mai tulis ni. Betul tuan, perlu masuk dalam semua platform, tak boleh bergantung satu platform untuk marketing. Online dan offline platform, kerana setiap platform ada pengikut dan pecahannya tersendiri. Betul. Okay, so apa yang Hartanah Mai cerita tu saya setujulah. Alright, so perlu cuba semua platform. Ada ejen pernah kata kat saya, boleh ke jual melalui website? Saya katakan bina website adalah bagi tujuan branding. Bagaimana untuk menjenamakan anda sebagai pembina hartanah? Dengan menggunakan website dan landing page adalah salah satu platform marketing bagi jangka masa panjang untuk seorang ejen. Yes. Okay. So bila dah ada landing page atau dan website, ejen perlu mengiklankan website tersebut. Perlu kat usaha lah. So antaranya boleh letak link web di post, business name card, banner, flyer, baju kereta dan lain-lain. Okey, itu betul. Saya setuju dengan apa yang Hartanah.my terangkan tadi tu. So itulah salah satu caranya. Online marketing ni macam-macam teknik yang ada. Dan bila kita cerita pasal marketing, okey, saya kadang-kadang biasa tengok dan saya terperasan lah. Kebanyakan daripada kita bila kita nak buat satu bisnes, bukannya ejen hartanah je, macam-macam bisnes lain pun, kita selalunya agak kedekut ataupun agak takut untuk spend untuk marketing. Tapi sebenarnya marketing ni
paling-paling tidak pun anda kena allocate, anda kena ada bajet untuk marketing ni sekurang-kurangnya 10% ataupun paling bagus 15 ke 20% daripada modal anda tu untuk marketing semata-mata. Jadi bila anda buat satu produk ataupun anda menjalankan suatu bisnes, bila anda tidak ada bajet untuk marketing, sebenarnya bisnes anda tu tak akan ke mana. Sebab dengan marketing ni lah kita dapat tarik prospek baru kita, prospek klien kita, dan dengan marketing ni lah sebenarnya branding kita tu akan dibina lah. Kalau kita takut nak spend duit untuk tujuan marketing, memang kita susah untuk berjaya sebenarnya. Okay, that's why dalam contoh lah, saya bagi contoh macam saya sendiri, bila saya nak buat hartanah anda tu, saya dah allocate kan certain amount untuk saya buat FB ads, untuk saya buat marketing tools yang saya tengah jalankan sekarang ni lah. Dan dengan marketing budget yang ada tu, memang saya disiplinkan diri saya untuk pastikan setiap bulan memang akan jalan iklan. Setiap bulan ada bajet tertentu untuk jalan iklan. Okay. Percaya atau tidak, saya spend untuk FB ads satu bulan lebih daripada RM1,000. Itu yang saya tengah jalankan sekarang ni lah. Satu bulan tak kurang daripada RM1,000 saya spend untuk FB ads. Tapi kesannya tu memang saya nampak lah. Kesan tu memang saya nampak. Alhamdulillah setakat ni sedikit sebanyak benda tu dah mendatangkan kesan positif lah. Dan cuma saya nak bagi tahu dengan tuan-tuan puan, sebenarnya kos untuk pengiklanan ni tak perlu mahal pun. Kalau katalah berdasarkan kepada bajet tuan-tuan perempuan, katalah tuan-tuan perempuan ni mungkin baru menjadi seorang peruning hartanah, baru menjadi seorang ejen, dan mungkin belum ada kes lagi, belum buat apa-apa listing lagi yang dapat dan sebagainya. Okay. Jadi saya syorkan, kalau dos yang baru jadi ejen hartanah ni, cuba mulakan untuk buat projek ataupun undercon dulu. Kenapa? Sebab biasanya bila kita buat projek ataupun undercon ni biasanya kita punya team leader ataupun kita punya principal dah ada dia punya marketing tools, dah ada dia punya sales kit dia. Jadi bila dah ada sales kit ni, senanglah untuk kita marketkan. Jadi macam even di hartanah anda sendiri pun, saya dah bantu siapa-siapa yang nak buat marketing untuk projek, especially untuk IOI lah, IOI Properties. Sebab kami sekarang ni tengah berkolaborasi dengan IOI Properties. Jadi projek IOI ni, setiap ejen yang buat projek IOI ni, saya bekalkan diorang dengan landing page masing-masing. Jadi diorang sini bila masuk je, join je team ni, diorang dah ada dia punya sales kit, which is dia punya landing page. So saya dah ajar diorang macam mana cara nak gunakan landing page tadi tu, macam mana nak letakkan landing page tu dalam FB ads, dan macam mana nak buat dia punya setting, targeting audience dan sebagainya. Jadi dengan cara itulah insya-Allah dia mempermudahkan urusan ejen tadi tu untuk menjalankan dia punya marketing lah. Dan perkara yang sama juga saya syorkan pada tuan-tuan puan, mana yang baru menjadi ejen hartanah tu, sebaik-baiknya carilah projek ataupun undercon punya listing lah. Sebab senang, dah ada sales kit, cuba jual untuk projek dulu. Dan sekarang ni berlambak, projek-projek yang ada dekat Klang Valley ni aja mungkin amount dia beribu-ribu, beribu-ribu listing yang ada. Dan satu-satu projek tu nak jual tu memang agak mudah sekarang ni. Sebab kenapa saya cakap mudah? Kerana package yang ditawarkan oleh pemaju, yang ditawarkan oleh developer tu sekarang ni memang orang kata nak bagi habis. Dia letak dengan harga yang murah, dengan rebate dia lagi, dengan diskaun sana sini, dengan package siap dengan furniture. Ada yang dapat kabinet, ada yang dapat aircon, macam-macam lah. So dengan cara macam tu, sebenarnya tuan-tuan perempuan nak tarik perhatian buyer untuk beli projek under construction ni lebih mudah. Jadi itulah kalau ada di kalangan tuan-tuan perempuan yang mungkin tercari-cari lagi, yang baru jadi rent tapi tak tahu nak buat apa, so saya syorkan better start dengan projek. Dan projek ni biasanya leader-leader anda ataupun principal anda dah sediakan marketing strategi, dah ada sales kit dia, dan mungkin ada yang dah ada landing page dia sendiri pun. So anda just gunakan je marketing strategi tadi tu, sales kit yang dah ada tu untuk anda buat marketing pula. Okay, alright.
So saya rasa itu sajalah perkongsian saya untuk malam ni. Ada lagi yang nak tanya soalan ataupun nak sharekan pendapat? Okey, terima kasih atas Namai atas perkongsian yang panjang lebar malam ni bagi pencerahan kepada rakan-rakan kita yang lain. Okey, so kalau ada saya bacakan kalau tak ada tu mungkin kita ambil masa lagi 2 minit je lah lagi 2 minit untuk saya buat rumusan lah. Okey. So daripada awal tadi saya dah tegangkan tentang fungsi landing page tu macam mana. Okey, dan macam mana anda nak gunakan landing page tu untuk tujuan pengiklanan. Okey, dan kelebihan sekiranya anda menggunakan online marketing ni, apa kelebihan-kelebihannya. So daripada apa yang saya terangkan tadi tu, okey, macam yang kawan kita Tanamai pun ada kongsikan, landing page ni sepatutnya perlu menghususkan untuk satu jenis marketing saja ataupun satu jenis hartanah saja. Kalau anda nak letak landing page ni sebagai marketing untuk diri anda sendiri, anda nak kenalkan siapa diri anda, so makanya anda letakkan dalam landing page tu biodata anda, sejarah anda sebagai seorang peruning hartanah, dan testimoni yang ada berkenaan dengan done deal yang anda telah jalankan. Kemudian yang paling penting sekali adalah call to action lah. Call to action button ni, yang mana siapa-siapa yang baca landing page tadi tu, dia akan tekan di call to action button, sama ada button tu akan bawa dia pergi ke WhatsApp link ataupun dia akan bawa pergi ke, mungkinlah anda letakkan dekat situ anda punya email, dia akan terus hantar email kepada anda lah. Okay, tapi biasanya memang saya syorkan dalam satu-satu landing page tu paling mudah anda letak WhatsApp link saja. Okay, so macam yang saya buat landing page yang sekarang ni saya tengah buat promosi. Okay, harganya daripada RM300 saya turunkan jadi RM100 sahaja. Jadi dengan RM100 anda boleh dapat satu landing page, landing page yang lengkap, copywriting dah ada. Anda cuma bagi saya gambar anda, maklumat diri anda saja, maklumat diri anda ataupun biodata anda saja. Okay, itu saja yang saya perlukan, dan insya-Allah daripada landing page yang saya dah sediakan tadi tu, okay, kalau anda nak tahu cara macam mana nak buat setting untuk buat FB ads dan sebagainya, okay, ada masa nanti saya akan kongsikan. Saya dah ada tutorial dalam bentuk PDF tu, saya dah ada, dan insya-Allah saya akan kongsikan kepada anda yang gunakan kesempatan, ambil kesempatan untuk buat landing page dengan saya. Untuk 3 hari ni saya buka daripada semalam RM4,000, RM5,000 dan RM6,000 sampai esok. Kita buat promosi satu landing page RM100 sahaja. Okey. Jadi itu je lah sharing saya untuk malam ni, dan saya harap anda mendapat sedikit sebanyak manfaat ataupun ilmu daripada apa yang saya kongsikan. Okey, jadi saya doakan anda supaya dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki. Esok hari Jumaat, malam ni malam Jumaat. Siapa yang belum baca Yasin tu, lepas ni bacalah Yasin. Okey. Siapa yang belum solat Isyak tu sebelum tidur, jangan lupa pastikan anda solat Isyak dulu. Okey. Right. So itu saja perkongsian saya untuk malam ni. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada anda kerana join siaran live saya pada malam ni. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu depan. Dan buat warga Manjung, jangan lupa Sabtu nanti 7 hari bulan kita jumpa di Manjung. Buat warga Kota Baru, jangan lupa 21 hari bulan saya akan berada di Kota Baru pula. Okey, dan itu saja perkongsian saya untuk malam ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.